ambil ikan ni kot. Diceritakan dari Amr bin Dinar, dia berkata seorang lelaki Madinah ada saudara perempuan di satu kampung sedang sakit. Lelaki itu menziarahi dan menunggunya sampai ia meninggal. Ia mengucapkan takziah dan menghantarnya sampai ke kubur. Setelah selesai, ia kembali kepada keluarganya. Kemudian teringat ia ada dompet tertinggal di dalam kubur. Dia minta tolong teman dia. Teman itu segera berangkat menggali kubur dan menemukan dompetnya. Lelaki itu berkata, bagaimana keadaan saudaraku yang dah dikebumikan dekat kubur tu? Keadaan saudaraku. Lalu teman itu membuka sebahagian lubang, tiba-tiba api menyala-nyala. Lalu segera lelaki itu kembali pada ibunya bertanya, ceritakan padaku apa celah saudaraku. Maka ibunya berkata, saudaramu suka pergi ke rumah jiran menceritakan keburukan orang untuk menyebarkan fitnah. Maka jelaslah bahawa perkara itulah yang menyebabkan akan seksa kubur. Siapa ingin selamat, maka hendaklah tinggal ribah dan fitnah. Diceritakan dari Abu Lais al-Bukhari, dia berangkat menunaikan haji membawa 2 dirham dan bersumpah. Dia pergi haji, dia bawa 2 dirham dan bersumpah, jika di dalam perjalanan pergi maupun pulang aku berghibah, demi Allah akan kusedekahkan 2 dirham ini. Dia pergi ke Mekah dan pulang ke rumah, namun dirham masih ada di saku. Ditanya hal itu, maka dia berkata, wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak semua yang hadir pada hari ini, nampaknya dalam suasana Aidilfitri. Kan, nampaknya masih ramailah yang datang. Cuma yang tak datang lagi ramailah. Itu biasalah kan. Sebab masih mood beraya dan ada yang dah habis puasa 6 dah pun. Alhamdulillah. Ada yang sedang puasa 6. Saya tahu ada yang sedang puasa 6. Tapi hari ni paling susah lagi. Puasa 6 sebab ramai yang ajak minum. Kan? Ada si goreng pun ada, apa ada dia kan. Tak apalah. Mana yang puasa teruskan, habiskan puasa, rugi tak puasa 6. Makluman semua, Samsul debat pun tak mula lagi. Bahaya betul kan. Tahu lah, sudah ni ambil ujung-ujung kan. Jadi hari ni kita sambung bab 20. Bab 20, ribah dan fitnah. Ribah mengumpat dan juga fitnah. Dia ada beza ribah dan fitnah. Fitnah ni kita cakap benda yang tak betul tentang orang lain. Satu perkara yang tak betul kita cakap. Yang keduanya, kalau bab ribah pula, kita cakap benda tu mungkin benda betul, tapi benda tu kalau orangnya mendengar, dia akan terasa. Dan kita tak cakap depan dia, kita cakap di belakang dia. Itu adalah merupakan ribah, mengumpat, mengata. Tengok istilah yang kita sebut. Contoh, kalau kita cakap orang tu kan, kita nampak orang tu naik kereta kan, dia kata, lah, kereta ni lagi yang dipakai. Contoh kita cakap kan. Jadi ayat tu mungkin pada kita tak ada apa-apa, tapi orang tu kalau dia dengar, yelah, orang nak cakap pasal kereta aku tahulah kereta aku ni buruk. Contoh dia terasa. So tu ribah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang ribah bagaikan memakan bangkai. Bayangkan. Allah Taala mencela orang yang membuat ribah ni, bercakap benda yang mengumpat ataupun mengata orang ni macam memakan bangkai. Janganlah setengah kamu mengumpat yang lain. Sukakah salah seorang kamu memakan daging saudaranya yang telah mati, yakni bangkai. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Begitu juga, janganlah kamu bersangka-sangka. Dalam ayat ni begitu, janganlah kalian bersangka-sangka. Kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jangan sekali-kali kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Macam tu dah disebut dalam surah Al-Hujurat ni juga.
Jadi cerita pasal orang memang sedap. Kadang tak ingat dunia, ceritalah lagi, apa lagi, kan. Dia akan jadi sampai macam tu lah. Kalau balik beraya tu kan, jumpa kan, takkan tak ada cerita baru. Siap tanya, minta cerita. Tak ada cerita baru ke? Betul ke dengarnya siapa tu lah, si Ujang tu, bukan nama sebenar. Dengar je dah kahwin 3. Oh, sedap cerita. Ceritanya kahwin 2 je, dia nak tambah cerita sedap. Aku dengar 4 mau 4 tu kata. Betul ke? Aku kenal sangat lah dia tu. Yang seorang tu pula kenal sangat. Nak nambah perisa cerita, kan? Dengar-dengar si Leha tu bukan nama sebenar, bercerai. Berbisik tu, berbisik. Bercerai. Ini laki dia yang kelima, woi. Kan. Siap woi ni. Laki dia yang kelima. 2 bercerai hidup, 3 bercerai mati. Ya ke? Memang takutlah orang nak kahwin dengan dia, kawan kahwin mati. Contoh kan. Sedap ceritanya pasal orang berbisik-bisik. Rasulullah SAW bersabda, setiap Muslim haram darah, harta dan harga dirinya atas Muslim lainnya. Baginda juga bersabda, takutlah ribah, ia lebih buruk dari zina. Lelaki berzina lalu taubat, Allah menerima taubatnya. Sedangkan Allah tidak mengampuni orang yang ribah sebelum orang yang diumpat itu memaafkannya. Hati-hati. Saya jangan risau, tadi saya maafkan dah. Apa orang cakap pasal saya tadi, saya dah maafkan. So tak ada masalah ya. Tak habis-habis, tinggi-tinggi. Tinggi betul Samsul debat ni. Berapa kali datang macam tu kat ayat dia. Tinggi kan. Tu saya maafkan dah. Dalam TV nampak tua, saya maafkan juga. Apa lagi cakap kan. Samsul debat lambat. Memang lambat dia datang hari ni. Wah dah, dia dalam kereta dah. Saya tunggu asisten saya pasang kamera dulu. Cakap juga tu. Janji cakap. Puas hati aku dapat cakap. Agaknya macam tu lah. Orang lelaki dia tak macam tu. Dia kalau tak puas hati dalam hati je. Dia dah tengok. Iya. Orang perempuan dia tak puas hati je kan. Ada. Contohlah. Bayangkan. Selagi orang tu tak maafkan kita. Tu sebabnya hari raya tu. Minta maaf betul-betul. Minta maaf lah gaya. Macam-macam aku cakap pasal kau, pasal masa dekat sini. Masa datang ponok mu'alim ni, aku kalau nampak engkau ni ada benda kurang aku untuk engkau. Engkau cakap aku apa, tak payahlah tahu. Cukuplah aku minta maaf dengan kau. Aku tak nak buat lagi dah, cukuplah. Macam tu. Minta maaf. Mereka berkata, orang mengumpat manusia ibarat melepaskan peluru ke kanan dan kiri. Seperti itu dia melemparkan akan kebaikannya. Peluru, tembak, tam. Rupanya macam itulah. Nak memberikan nisbah gambaran habisnya pahala kita, kebaikan-kebaikan kita tanpa kita sedar apabila kita nak mengumpat bercerita pasal orang. Sembahyang tonggang-tonggik 10-20 tahun sembahyang, berzikir tak tinggal, tadarus setiap tahun dapat kain batik. Dapat kain batik dengan duit RM50 sebab jangan tadarus. Tapi rupa-rupanya sia-sia kita membuang kebaikan kita dengan kita mengumpat bercerita pasal orang. Nak pula sekarang ni paling senang kita mengata orang dengan adanya wujudnya satu benda Allah yang disebut sebagai media sosial. Tak apalah engkau ni, kau nak bergaduh-gaduh kenapa? Kau lepaskan je lah bini kau, kenapa kau seksa dia lagi? Pasal isu perkahwinan artis. Kita pula komen lebih-lebih. Saya dah pesan jangan. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga mereka. Dan nasihat saya kepada artis-artis yang terbabit dengan masalah rumah tangga, berhenti-berhentilah nak cari glamour, nak cerita-cerita dengan media. Hal rumah tangga, aib jangan disebar-sebar pada orang. Kalau boleh semua buat senyap-senyap, buat sembunyi-sembunyi, settle elok-elok. Ini saya rasa sangat kesal. Dengan apa masalah kau? Kenapa satu dunia kau nak cerita masalah peribadi kau tu? Faham tak? Selesai cara baik.
Ada satu artis tu, dia berpisah dengan baik, alhamdulillah. Dia berpisah, bukan kita suruh dia bercerai, tapi bila dia dah berpisah, diam-diam tahu-tahu dah berpisah, tapi masing-masing ada giliran jaga anak baik-baik. Sebab yang terkesan dalam perceraian biasanya anak-anak. Saya pernah cerita dulu, saya pernah suruh ceramah dekat satu kampung tu. Dia minta saya ceramah untuk mak bapak yang datang kat sekolah tu. Tajuk dia Dilema Ombak Rindu. Masa saya ceramah tu, bayangkan dalam sekolah tu ada 95 orang murid keseluruhan. 95 daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kebanyakan ibu dan ayahnya bercerai-berai. Masalah yang paling besar bila mak ayah dia bercerai-berai, maknya dah kahwin lain, ramai ayahnya pun dah kahwin lain, duduk dalam kampung yang sama. Isu dia anak balik sekolah, mak dia kata, kau pergi balik mak ayah kau, jangan balik sini. Balik mak ayah kata, mak kau ni, mak baru ni tak suka dengan kau jangan balik, kau pergi balik mak kau. Akhirnya kanak-kanak ni, budak-budak ni tidur dekat masjid. Tu saya kata, sekarang ni dalam bab perceraian ni, pesanan saya buat semua, termasuklah artis-artis ni. Tak kisahlah siapa, sebab cuma manusia juga. Apa-apa pun fikirkan anak. Anak-anak ni kalau dia ada rasa masalah dengan mak ayah dia, sampai satu tahap dia berdendam dengan mak ayah dia. Aku hidup aku jadi ni, semua salah ayah aku, semua salah mak aku. Tu kadang kita marah dengan pasangan marah, tapi kita tak fikir ada orang yang terkesan dengan tindakan kita, iaitu anak-anak. Tu saya pesan, berhenti-berhentilah. Ni ada media sosial, semua nak post media sosial, nak meraung dalam media sosial, menangis dalam media sosial. Kenapa? Apa kepentingan? Kau nak apa? Nak follower? Nak view? Kau nak apa? Kalau nak nasihat, pergi unik-unik cara dekat pejabat agama tu, jumpa dengan kaunselor pejabat agama tu. Itu mendapat pengecualian. Dalam kita tengok kan lafaz taklik dekat belakang tu kan, dia beritahu kita kalau apa-apa hal nak pergi pejabat agama boleh, nak mengadu, nak cerita. Itu baru betul orang yang diberi kuasa untuk dengar masalah kita. Jangan salah orang cerita. Bini ada masalah dengan suami, cerita dengan suami orang. Suami orang tu macam memahami je pula. Yelah, kesian you kan, kesian you menderita seperti ini. Kalau I lah jadi suami you, kan tak penyakit. Itu banyak berlaku macam tu lah. Salah alamat. Jagalah ikhtilat ni kan. Orang baik lelaki, baik perempuan, tolong jaga. Tolong jaga. Inilah isu yang banyak sekarang. Sebab media sosial dia seolah-olah bulu-bulu nak tengok. Kita pula besok tengok ada cerita baru, tidur tengok tak. Lepas tu kita komen, bercerai lah lagi elok. Kan? Satu perkara yang halal yang paling Allah Ta'ala tak suka, talak. Patut ada orang buat main dia talak ni. 3 perkara main-main jadi betul, betul-betul jadi betul. Apa dia? Nikah, cerai, rujuk. Hati-hati, kesian nak tengok kadang. Ada satu kes tu, tak tahu saya dah cerita ke belum. Saya pergi ke pejabat agama masa tu. Masa tu saya masih belajar lagi. Saya duduk kat Mahkamah Syariah di Seremban. Saya duduklah tengok kes-kes orang bercerai. Ada benda nangis tu. Ada satu pasangan tu elok dia duduk sekali macam ni, berpeluk dia. Apa hal pula dia 2 ekor ni kata. Laki bini tu berpeluk-peluk, perempuan macam dia nangis macam ni. Dalam sebut nama dia, dua pergi. Seorang kandang sini, seorang kandang sini. Pada beberapa hari bulan kamu didapati telah melafazkan cerai dengan talak 3 kepada isteri kamu pada ini. Kamu mengaku salah, tak mengaku salah. Lah. Dia dah gila kat bini dia. Hakim ni pula, hakim ni memang rock betul, rock. Oh ya ke? Apa hal? Hakim tu tanya. Kenapa pula kamu kata tak bersalah pula? Kata. Saya masa tu tak sedar. Kenapa tak sedar? Saya mabuk. Kau mabuk? Oh, mabuk apa? Mabuk tapai ke? Mabuk apa? Hakim tu tanya. Saya punya nak tergelak lah tengok hakim ni. Cakaplah mabuk kereta ke? Mabuk laut ke? Mabuk apa? Mabuk tapai ke? Mabuk apa? Dia kata mabuk arak. Mabuk arak? Okey. Arak apa yang kamu minum? Brandy, whisky, disebut. Hakim ni sebut jenis-jenis arak ni. Dia pun sebut, dia masa tu kat silap dia sebut brandy, kata silap. Oh brandy, okey. Cuba awak cerita balik.
Oh, hakim ni. Apa sebenarnya yang berlaku? Ini zaman telefon, bukan zaman telefon macam kita sekarang ni. Masa saya sekolah tu, telefon yang jenis apa? Yang tu lah, yang no tu kan. Saya tak boleh sebut sebab dia tak tanya ceramah kita hari ni. Dia pun cakap, dia kata masa tu saya tak sedar. Saya mabuk, saya memang okey. Lepas tu masa awak bercakap tu, awak cakap berdepan ke, ada tabir ke, ataupun belakang awak ke, macam mana? Hakim tanya. Masa tu saya cakap dengan telefon. Dalam telefon. Oh, telefon dulu, ingat tak telefon dulu? Kalau nak telefon kita kena search dulu, kontak, phone book. Lepas tu search nama, tekan nama, nak call, nak message, nak apa, tekan call. Cakap macam mana ayat awak? Macam tu lah ayat saya. Kalau macam tu, awak siap cari telefon, awak siap search nama dia, awak simpan nama dia nama apa? Saya letak nama ni baby. Letak dalam phone tu nama baby. Kan? Bila dia letak tempat ni kan, siap cari baby. Sedarlah masa cari nama baby tu. Sedar. Lepas tu telefon cakap kan. Mana tak adalah mabuk sangat. Hakim yang tu. Mana tak adalah mabuk sangat. Awak boleh cerita balik dekat saya apa berlaku. Maknanya awak sedar. Awak jangan main-main pasal ni. Awak tahu tak brandy ni dia merupakan perahan jeruk daripada dijerukkan buah-buahan anggur tu nak jadikan arak brandy ni. Wah, hakim cuk urai jenis arak dah. Dan awak tahu tak apa hukumannya dalam neraka? Akan jadi apa? Keseksaan yang macam ni dia bagi. Jadi macam ni lah. Dan awak kena ingat, bila dah talak 3, saya nampak awak sayangkan isteri awak. Saya nampak. Tapi siapa suruh? Hati-hati. Jadi sekarang awak jangan ingat nak kahwin balik dengan isteri kamu. Kamu boleh kahwin dengan isteri kamu, tapi tak ada istilah Cina buta dalam Islam. Tak ada. Kalau kamu nak kahwin isteri kamu kena kahwin dengan orang lain dulu. Yang mana dia mesti rasa manis suami dia rasa manis dia. Dan selepas pada tu baru awak. Awak faham maksud manis? Maksud dia mesti berlaku persetubuhan antara lelaki lain itu dengan isteri kamu ni. Bekas isteri kamu ni. Dengan ini saya umumkan bahawa jatuh talak dan talak 3. Apa main-main? Menangis perempuan tu. Masing-masing cintan-cintun. Itulah dia. Itulah nama dia. Itulah namanya talak crazy. Gila talak. Gila talak crazy. Itulah main-main. Tu benda ni saya tengok memang actual case. Saya tengok. Yang saya respect tu hakim lah, dia cool. Dia nak judgekan orang tu. Ya, siap boleh cakap mana awak tak adalah mabuk sangat, awak sedar lah ni dia. Langsung diam dia. Apa? Kan? Sambung. Sedap dengar cerita ya. Mereka berkata orang mengumpat manusia melimpahkan buruk kanan kiri, itu dia melimpahkan kebaikannya. Telah bersabda Rasulullah SAW, siapa mengumpat bermaksud menghinakan saudaranya, Allah meletakkannya di jambatan neraka pada hari kiamat hingga bebas dari apa yang dikatakan. Sampailah dia dapat pengampunan daripada orang yang dia bercakap tu, sampailah dia dibebaskan, dah selesai siksaan tu, barulah dia boleh keluar daripada jambatan neraka tadi. Juga baginda bersabda, ghibah itu menuturkan keburukan saudaramu sama ada badan. Nak cakap dia tinggi, nak cakap dia muda tua, nak cakap perbuatan dia, nasab keturunan. Kau tak tahu ke dia tu adik-beradik dia Jawa sejawa-Jawa je. Contohnya lah. Apa masalah dengan Jawa? Okey je. Saya pun ada darah Jerman sikit. Belah mak saya Jerman, belah ayah saya Minang. Jerman tu Jawa lah. Jawa campur Minang. Jadi Janang, Bantai. Janang kata kan? Bantai. Okey je lah. Kan? Kau tak tahu ke dia ni keturunan ni, adik-beradik dia, pak saudara dia semua banduan. Contoh kita cakap pasal keturunan dia. Kita cakap, kau tak tahu keturunan ni semua pencuri Melaka tu. Mencuri ayat mencuri. Dia panjang mencuri aja kerja ni. Dia kan nak bercerita kalau mengumpat ni dia kena macam tu. Dia ada nada-nada dia. Dia tak ada macam ni. Keluarga dia ni merupakan keluarga mengumpat. Keluarga ni bukan keluarga banduan. Banyak kesalahan-kesalahan dia lakukan. Tak ada. Dia ada cara dia tu. Ya Allah, tak sangka weh. Dia macam tu. Baru dia jadi mengumpat tu.
Yang seorang tu kau tengok menumpang kereta aku daripada dulu pergi Pondok Muallim. Sekali pun tidak dibayarnya. Sedap duduk aja. Orang semua kongsi-kongsi. Time isi minyak dia tidur. Time isi minyak dia tidur. Time makan jaga pula. Kan sedap tu. Kita tak sedap tu. Dan kita takkan cakap benda tu depan dia. Kita cakap ke belakang. Itu juga adalah merupakan riba. Perbuatan dia, kau tengok makan banyak weh. Kau tengok sampai ke pipi nasinya. Bersusun nasi. Nampak kan? Kita macam tu. Perbuatan, ucapan, agama, dunia, bahkan baju, selendang atau tunggangannya, semua sebutnya berkaitan dengan dia. Yang penting kayu ukur dia, kalau orang punya badan terdengar kecil hati, boleh jadi dia akan kecil hati. Samsul debat tu baju yang sama dia pakai. Contoh kan. Saya pun kecil hati. Contoh kan. Dosa lah jadinya. Ataupun cuba tanya, aku tengok kau pakai baju sama. Tak adalah, memang baju yang jenis ni ada 5 helai. Tu yang nampak sama tapi sebenarnya baju berbeza dah tu. Kan senang tanya. Ini mengumpat aja. Adalah satu hamba Allah ni. Dia nampak kawan dia. Dia buat macam ni. Kawan tu pula memang mandang macam mandang dia, tapi di mana tempat lain. Dan dia ingat orang yang melambai tadi melambai orang lain. Dia tak perasan. Dia cerita ke semua orang. Ya Allah, aku nampak dekat masjid, aku angkat dia tak kerti. Sombong. Manusia yang paling sombong tu lah dia cakap. Sedangkan hamba Allah ni tak nampak. Hamba Allah ni memang tak perasan. Tapi cerita kita dah sebar kan. Nampak tak? Tu sebab hati-hatilah. Jangan kita gemar buat orang penilaian berdasarkan kita tahu kisah sebenar. Jangan. Ya? Hingga setengah orang dahulu berkata, jika kau katakan pakaian si fulan kebesaran atau kekecilan. Ya Allah, gemar betul pakai baju besar-besar lah dia. Baju dia ketat betul. Geram jantan menengoknya. Pakai tudung tapi baju ketat-ketat. Kan? Tapi orang yang pakai tu pun berdosa juga. Kau menyumbang benda-benda tu. Hati-hatilah. Kau tengoklah baju dia besar. Kau tengoklah baju dia kecil-kecil semua. Tak pandang dengan tua, melayut sana melayut sini, perut berlebih lemak, tersumur nampak pusat. Kan sedap cerita tu. Ya ke? Ya, la ilaha illallah. Yang mendengar tu semua yang pergi Pondok Muallim lah tu. Contohlah. Ya Allah, tak sangka ya. Jangan jadi macam tu ya. Kemudian itu termasuk riba. Apalagi kalau kau sebut sesuatu yang menyakitkannya. Dirawikan bahawa seorang perempuan pendek, perempuan yang rendah, datang kepada Rasulullah SAW untuk satu keperluan. Setelah dia keluar, Aisyah berkata, wah pendeknya dia. Dia cakap dengan Rasulullah, pendeknya perempuan tu. Maka Rasulullah menjawab, engkau telah mengumpatnya wahai Aisyah. Telah bersabda Rasulullah SAW, jangan kalian berghibah, dalamnya ada 3 keburukan. Doanya tidak dimakbulkan, kebaikannya tidak diterima, dan akan ditimpa padanya keburukan orang yang diumpat. Nampak? 3 keburukan. Doanya tidak dimakbulkan. Kuih minta macam-macam, tak dapat. Mengumpet kuih warna. Asal lalu kono lah orang tu. Kau tengok tu. Tudung, mana dia orang pakai tudung macam tu lagi dah. Ini pesen tahun bila? Wah, dia kata. Sedapnya bercakap. Doanya tak diterima, tak dimakbulkan, kebaikannya tidak diterima. Buatlah baik macam-macam, tergantung sebab dek ribah kita dengan orang. Dan yang ketiganya, akan ditimpa padanya keburukan orang yang diumpat. Kan kita tengok drama Melayu. Banyak cerita tu dia memuji anak dia yang paling baik, anak dia ni. Tapi dia kutuk anak orang tu macam tu. Dia tak tahu anak dia lagi teruk daripada orang dia cakap tu. Lalas. Tu drama Melayu biasa macam tu lah. Tiba-tiba anak dia lagi jahat daripada orang lain. Drama Melayu kita dah boleh agak ada ending dia macam mana. Macam tu lah. Jadi dalam keadaan itu, hati-hatilah.
Baginda bersabda dalam mencela tukang fitnah, manusia terburuk di hari kiamat ialah bermuka dua, iaitu tukang fitnah. Dia datang pada mereka dengan suatu muka dan datang pada yang lain dengan muka lain pula. Siapa bermuka dua di dunia di hari kiamat, berlidah dua dari api. Lidah dia bercabang daripada api tu, bayangan sakit dan azabnya. Tu dia. Depan kita dia cakap lain. Tak sangka dia buat kau macam tu Aku dengar dia cakap kau ni tak baik betul. Yang dia ni pula cakap, memanglah aku betul-betul dengan dia. Tak tahu kenapa dia buat aku macam ni. Dia pergilah cerita, tahu dia kata apa? Kau tu yang membuat dia. Dia tak faham apa pun salah dia. Sedap dengan ngapi-ngapi lagi. Mengumpat cerita kan, bermuka dua. Tu nama dia fitnah. Dirawikan, ditanyakan apa hikmahnya. Allah menciptakan makhluk ada lidah dan dapat berkata-kata. Berlidah tak dapat bicara, malah ikan tidak berlidah. Ikan pun tak berlidah. Jawapannya, kerana Allah ketika menciptakan Adam AS, memerintahkan malaikat sujud kepadanya, semuanya sujud kecuali iblis. Kemudian Adam dikeluarkan dari syurga ke bumi, lalu dia datang ke laut. Maka pertama kali yang melihatnya adalah ikan. Ia khabarkan perilaku Adam dan berkata, ia mengambil haiwan laut dan darat. Tengok tu, dia datang ke laut, habis semua haiwan dia ambilnya, haiwan laut dan darat. Dia cakap kat belakang kan? Maka kemudian Allah menghilangkan lidahnya. Tu sebab ikan tak ada lidah. Punca dia pun mengumpet. Dia mengumpet Nabi Adam. Adam tu kan, kalau dia datang, habis semua makanan, habis semua ikan, semua dia ambil, dia makan. Itu baru cakap benda betul. Ambil ikan ni kot. Diceritakan dari Amr bin Dinar, dia berkata, seorang lelaki Madinah ada saudara perempuan di satu kampung sedang sakit. Lelaki itu menziarahi dan menunggunya sampai ia meninggal. Ia mengucapkan takziah dan menghantarnya sampai ke kubur. Setelah selesai, kembali kepada keluarganya. Kemudian teringat ia ada dompet tertinggal di dalam kubur. Dia minta tolong teman dia. Teman itu segera berangkat menggali kubur dan menemukan dompetnya. Lelaki itu berkata, bagaimana keadaan saudaraku yang dah dikebumikan dekat kubur tu? Keadaan saudaraku. Lalu teman itu membuka sebahagian lubang, tiba-tiba api menyala-nyala. Lalu segera lelaki itu kembali pada ibunya bertanya, ceritakan padaku apa celah saudaraku. Maka ibunya berkata, saudaramu suka pergi ke rumah jiran, menceritakan keburukan orang untuk menyebarkan fitnah. Maka jelaslah bahawa perkara itulah yang menyebabkan akan seksa kubur. Siapa ingin selamat, maka hendaklah tinggal ribah dan fitnah. Diceritakan dari Abu Lais al-Bukhari, dia berangkat menunaikan haji, membawa 2 dirham dan bersumpah. Dia pergi haji, dia bawa 2 dirham dan bersumpah, jika di dalam perjalanan pergi maupun pulang aku berghibah, demi Allah akan kusedekahkan 2 dirham ini. Dia pergi ke Mekah dan pulang ke rumah, namun dirham masih ada di saku. Ditanya hal itu, maka dia berkata, ada lagi duit tu? Maknanya kau tak ada cakap apa-apa pun. Tak ada ke bercakap buruk ke pasal orang? Tak ada ke? Maka dia jawab, lebih baik aku berzina 100 kali daripada aku mengumpat 1 kali. Itu cerita tadi. Berzina, kita bertaubat pada Allah, Allah ampunkan. Tapi sekali bercakap pasal orang, selagi mana orang tu tak ampun, kita tak akan bebas daripada dosa tu. Sebab hati-hati. Nak senang aja. Cara dia macam mana? Tukar benda buruk tu kepada kebaikan. Cakap benda baik je pasal orang. Selesai. Mulut gemar bercakap, cakap baik. Baguslah dia tu kan. Kereta buruk yang dia bawa tu besar jasa tau. Nampak je buruk tu, tapi kereta tu bertenaga, jimat minyak. Isi RM10 setahun tahan. Sebab dia bawa tu lah sekali, tahun depan bawa sekali lagi. Itu yang setahun tu. Macam tu lah. Maknanya dia cakap yang baik-baik aja. Cakap yang baik-baik aja, jangan cakap benda yang tidak baik. Tu yang dia kata. Kan? Lebih baik aku berzina 100 kali daripada mengumpat 1 kali. Abu Hafs Al-Kabir berkata, aku tidak puasa Ramadan lebih kusukai daripada mengumpat orang. Lalu dia berkata, siapa mengumpat seorang faqih dari kiamat dan dia datang dan tertulis di mukanya, ini orang yang terputus daripada rahmat Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketika Isra aku melalui satu kaum dan yang melukai muka dengan kukunya serta memakan bangkai, maka aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Dia berkata, mereka itulah orang yang memakan daging orang di dunia. Ramai bercerita buruk pasal orang. Akhirnya dia ambil kuku tembaga tu, dia cakar muka dia sampai berdarah-darah. Itulah dia.
Hasan radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, ghibah itu lebih cepat meruntuhkan agama seorang mukmin daripada pemakan jasad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kau lihat pelupuk mata saudaramu namun tidak melihat pelupuk di mata sendiri. Kita nampak mata dia kenapa macam tu ah? Mata sendiri tak tengok. Kau tengok bawah mata dia tu lebam. Mata kau pun sama. Oh ya ke? Baru tahu. Gemar tunjuk kat orang tapi lupa tengok diri sendiri. Kan? Berkata Ka'ab, kan? Orang nanti, tak. Apa cepat sangat pergi ke sana. Dah terlangkau kan, terlangkau pula. Dirawikan bahawa Salman pergi bersama Abu Bakar dan Umar, dia masak untuk mereka. Mereka turun dari satu tempat, namun rupanya makanan itu tidak berkenan di hati mereka. Mereka perintahkan dia pergi kepada Nabi SAW, namun tidak ketemu, lalu kembali kepada mereka. Mereka berkata, jika sahaja dia pergi ke sumur anu, keringlah airnya. Kemudian turunlah ayat, janganlah setengah kamu mengumpat yang lain, sukakah salah seorang kamu memakan daging saudaranya yang telah mati bangkai. Dia nak tunjukkan punyalah tak berkenan dengan makanan orang tu, kan? Kalau pergi ke sumur, sumur ni maksudnya perigi, bu. Kan? Iya. Punyalah dia nak buang rasa yang tak suka tadi tu. Kalau minum air dan perigi tu licin, habis air tu. Macam tu lah nak gambar, kan? Punyalah nak mengutuk orang tu, punyalah dahsyat sekali, kan? Macam tu lah. Punyalah tak sedap masakan itu. Aku balik, aku makan Maggi 3 paket, baru hilang rasa tak sedap tadi. Contohlah dia kata itu, kan. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa makan daging saudaranya di dunia, kepadanya diberikan daging di hari kiamat, dan dikatakan, makanlah bangkai itu, sesungguhnya engkau telah memakannya waktu kamu hidup. Waktu hidup dah makan. Kemudian dia memakannya, lalu Nabi membaca firman Allah, sukakah salah seorang kamu memakan daging saudaranya yang telah mati, yakni bangkai. Dirawikan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, angin ghibah itu telah menghembus di zaman Rasulullah SAW, tapi sedikit. Zaman Nabi memang dah ada dah ghibah ni, kutuk-kutuk orang, tapi sikit. Kini banyaklah ghibah dan meluas baunya hingga sulit dibezakan. Punya banyak cerita pasal orang, mengumpat, memfitnah, sehingga sulit nak bezakan mana yang betul, mana yang salah. Kan? Macam betul je. Ya kot, aku pun macam nampak hari tu dia macam tu. Contoh sedap dia cerita. Kan? Dengar dulu cerita tu betul-betul. Kan? Dengar cerita tu betul-betul. Dengarnya Haji Zaini dengan orang rumah dia masuk wad. Itu pun sebar, kan. Wah, cerita, kau sakit apa? Dia bukan sakit, rupanya laki bini ni memang bekerja dekat ward hospital. Tapi kita sebar. Janji dia cerita. Kadang ada orang macam tu. Kalau dia tak bercerita, tak tenang diri dia. Kan? Kini banyaklah ribah dan meluas baunya hingga sulit dibezakan. Ini ibarat lelaki yang datang ke rumah tukang samak, ia tidak tahan di situ kerana bau busuk, padahal penghuninya makan minum di situ dan tidak mencium bau busuk kerana hidungnya telah biasa. Demikianlah halnya soal ribah di zaman kita. Alah, biasa tu netizen. Kita jadikan benda tu biasa. Bila jadi biasa, itulah masalahnya. Mengumpat tak ada apa. Kau tahu tak? Aku dengar cerita lah. Dia sedar ribah tu dosa. Dia sedar mengumpat tu dosa. Dia buat juga. Contoh, ada rancangan hiburan pada hari Ahad, lebih kurang pukul jam 11 dan 11 ke 11:30 pagi, macam tu lah. Dekat satu TV yang mana bukan TV 1 dan TV 2. Kan? Dia cerita pasal panas. Betul ke dengar artis ni sekarang tengah bergaduh teruk dengan isterinya? Mari kita terjah. Kan? Cerita manusia tu sama tak dengan kita beribah ni? Sama tak cerita tu mungkin melanggar-langgarkan orang, memfitnah orang? Mungkin boleh jadi. Kita tak cakap, kita tanya aja. Macam saya dululah berlakon This Is Pilah. Wartawan tanya saya, Ustaz, kalau lah ditawarkan untuk berlakon untuk filem yang lain, Ustaz setuju tak setuju? Saya pun jawab lah, tengoklah dulu, saya tengok jadual ceramah saya. Kalau free boleh lah kot. Mana setuju lah? Tak, kan saya kata tadi, kalau ditawarkan, tengoklah ke masa saya, kalau free boleh lah saya pergi. Maknanya setuju lah kalau orang tawarkan berlakon. Apa hal dia ni tanya 2-3 kali soalan tu? Kan saya kata tengok jadual saya, kalau saya free saya okey lah. Keluar berita esok tu apa tau?
Syamsul Debat ingin mencuba watak baru. Kan lain tu. Wahal dia tanya saya tadi, kalau ditawarkan berlakon dalam drama filem yang lain, nak ke tidak? Dia tanya. Saya cakap lah, tengoklah jadual saya. Masa bila nak berlakon? Tahulah. Tengah sibuk macam mana. Untuk makluman semua, saya malam tadi, petang semalam, lewat petang semalam baru landing daripada Singapura. Saya ceramah di Singapura. Bukan ceramah lah, saya ada satu program meet and greet, berjumpa dengan sambutan Hari Raya. Saya jumpa dengan penyanyi lagu raya yang lama-lama tu. Siapa? Habibah Jawahir, Junainah apa? Jun Amin. Sedap lagu tu. Tengok dia nyanyi. Iya. Betul. Dia pergi Singapura. Seronok tengok. Macam dengar dalam kaset. Kan dulu-dulu lagu raya daripada dulu kan. Baru tahu tu penyanyi sebenar dia. Oh, ini penyanyi dia. Tapi dia, alah, mak kenal lah kita orang ni. Dia kata macam tu. Saya kenal suara, dah tengok muka ni, syukur sangat dapat jumpa. Rupa ni saya membesar dengan lagu-lagu ni lah, dia kata. Kan? Dapat jumpa. Habis je Singapura, baru malam tadi nak bersenang lenang sikit, dah gerak pergi ke Perak. Itu yang tadi cikgu tanya tadi. Cikgu Badrul tanya saya. Dia tanya, Ustaz daripada mana? Panjang cerita ni. Daripada Singapura sampai ke KL, KL ke Seremban, Seremban malam tadi dah sampai ke Perak. Pagi ni dekat sini, petang ni di Manjung, malam ni di Manjung, esok di Darul Aman, besok Kedah. Kedah, lepas tu lusa tu kat mana? Kuala Lumpur, ikan patin. Ikan patin. Habis je tu, insya-Allah saya mungkin akan orang kata, kalau jadilah, insya-Allah saya nak pergi beristirahat di pondok di Indonesia. Nak rehat seminggu, 2 minggu, tengoklah. Ceramah hari-hari kan. Sebelum daripada Singapura tu ceramah agak hari-hari tu. Tak muak-muak orang ni. Nasib baik pagi tu baca khutbah je. Kalau ceramah juga pagi raya tu tak faham aku. Kan? Apa dia? Tengok umpat dengar salah tu. Tak ada. Saya cakap dengan isteri saya pun, dia pun bekerja kan. Dia kata rehat, tak apa. Dia kata okeylah bang, pergi rest. Dia kata pergilah rest. Kan penat saya. Buat macam mana kan? Tapi tengok muka orang sini hilang penat. Kan? Semua kan. Dapat pula makan nasi goreng kan. Ada lagi tak nasi goreng tu je? Saya dengar tadi dia pengumuman kan, nasi goreng. Kan? Tapi itulah dia, kan? Keadaannya kita bercakap pasal orang ni bahaya ya. Macam kita makan bangkai orang. Kan? Kemudian dah biasa sangat bercakap benda-benda tak baik tu, dia jadi biasa. Ada satu eksperimen, cikgu tu buat macam mana? Cikgu tu cakap, okey, yang ni apa? Kapur. Kapur ni warna apa? Putih. Ni pemadam papan hitam ni warna apa? Warna hitam. Okey, ni apa? Putih. Yang ni apa? Hitam. Okey, sekarang kita tukar tau. Yang ni jadi warna hitam. Yang ni jadi putih. Okey? Yang apa? Putih. Wahal hitam ni. Yang hitam tu jadi putih, putih jadi hitam. Yang ni apa? Yang kapur ni hitam. Dia buat tau. 5 minit hitam sampai penat. Ini apa? Putih. Okay, kita tukar. Ni apa? Hitam putih. Dia dah susah nak tukar balik sebab dah dia terbiasa dah. Pertukarlah benda tu. Contoh, orang pakai jam. Nak dapat sunnah, benda-benda baik, pakai tangan kanan. Orang kafir ni memang cakap pakai jam biasanya belah kiri. Tapi kita pakai. Memang mula-mula saya fikir macam mana nak pakai ni. Payah betul. Tapi rupanya bila dah hari-hari, okey je pakai jam belah kanan. Kan? Tapi di barat memang dia ajar jam pakai belah kiri. Betul. Tapi tengok pakai belah kanan. Siapa yang pakai jam tangan belah kanan? Tengok. Alhamdulillah.
Saya tengok ada satu hamba Allah ni, dia engineer di Petronas. Dia masuk kereta tangan apa kaki kanan dulu. Dia buat macam mana tau? Ni saya tunjuk. Dia buat, dia masukkan kaki dia macam tu, lepas tu dia pegang tu paut, lepas tu dia silakan kaki depan masuk macam tu. Nampak seksa, tapi punyalah nak make sure masuk kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Keluar kaki kiri lah, dia pusing, dia hulur kaki kiri, dia boleh keluar. Tapi bila dah hari-hari buat, biasa. Kan orang tua-tua dulu cakap, pakai kain jangan sarung dia kepala. Betul? Daripada bawah, betul tak? Tapi bila dah buat hari-hari, dulu memang contoh semua daripada kepala, senang. Tapi rupanya tengok, pantang, kau nak lambat bernikah, kau buat macam tu. Orang tu tua dulu. Tapi lah dah biasa kan pakai bawah. Disebabkan mak orang tu, kau jangan lalu bawah penyidai, yang payan tu tak baik. Tak adalah lalu, takut betul. Jangan lalu bawah tu, takut. Dulu macam tu. Dah terbiasa kan? Dah terbiasa. Pakai dia dah biasa, kasut pun kadang-kadang dia terlupa, dia pakai kaki kiri, dia buka balik kasut tu. Pakai balik, pakai kanan dulu. Kiri, lepas tu bawa kiri. Betul. Slipper, dah biasa. Susun yang tu susun dengan anak keluar. Dia akan buat sampai bila-bila. Dia dah melazimkan buat benda-benda baik. Kalau dah biasa makan tunggu suami, dia akan tunggu suami dia. Tapi kalau dia dah melazimkan menterdarah, memang makan dulu sebelum suami dia. Memang tak ada dia peduli je. Makan dia dah lapar, makan je lah. Dia kata macam tu kan. Kesian suami tu tak betul. Tak bang, tadi lapar sangat lah bang. Mata dah makan dulu, saya temankan abang nampak macam mana, kau tu memang dah hari-hari lapar. Memang hari-hari lah aku makan seorang, dia kata. Dekat macam tu kan. Contoh, macam pakai tudung kan, orang yang mula-mula nak bertudung bukan senang. Betul kan? Tapi bila dia dah biasa hari-hari, dia akan jadi okey. Macam kita dulu mula-mula kena pakai emas. Ya Allah, lemasnya pakai emas ni. Pakai emas tu, lepas tu kena pula macam-macam lah. Kalau yang pakai cermin mata tu kejap-kejap kelabu. Kelabu sebab dia punya nafas tu kan. Nak membiasakan diri. Sudahnya saya dapat ada satu emas tu dia pakai yang plastik tu. Dalam tu dikipas. Naik geli bulu hidung aku. Betul ada. Ada emas yang sampai macam tu orang buat. Orang bagi kat saya hari tu. Saya pula kena review kan. Dulu kan kita tak biasa pakai hand sanitizer. Lepas tu barulah kita pakai. Rupa-rupanya Nabi memang sunnahnya kita memang kena kerap bersihkan tangan. Basuh tangan kita ni. Nampak? Benda dah ajar dalam Islam tapi kita tak buat. Tapi sebabkan orang ni buat, kita buat. Tu contohlah. Tak biasa pakai tudung besar-besar, tak ada fashion. Tapi bila kita dah pakai, okey je. Siap dah cakap, lawa pula tengok kau pakai tudung besar ni. Macam tu. Kan, suami pun suka bang tengok isteri abang pakai tudung besar-besar. Suka. Dia punya tudung tu sungkup sampai ke kaki. Derek macam telekung lah rupanya. Contoh. Pergi ke masjid, ada orang, dia nak pakai lawa-lawa sampai masjid baru tukar telekung. Ada orang macam tu. Tapi ada orang dia dah biasa daripada rumah pakai telekung sampai masjid. Ada. Makna tengok kebiasaan dia. Ada orang dah biasa tidur semalam Jumaat. Dia tidur. Dah biasa sampai kesudah tidur. Kan? Sedangkan dia terlupa tu kalau dia tidur dia punya lena tu sampai beralih tulang punggung dia tu. Dia kena ambil wuduk balik. Kan? Contohlah. Jadi maknanya kelaziman kita tu. Tu yang dia kata tadi. Dia dah biasa duduk dekat belakang loji kumbahan tu. Dah tak ada apa hidupnya. Ada satu perumahan dekat kawasan dekat Negeri Sembilan ni lah, dekat Seremban ni. Ada satu perumahan. Dia beli rumah tu memang rumah bungalow. Rumah banglo. Besar-besar rumahnya. Harga murah, ramailah orang datang. Orang datang, dia buat tu, dia buat show unit tu datang untuk tengok sebelum booking tu. Dia buat pukul apa? Dia buat pukul 12 sampai pukul 2 sahaja 2 jam. Ramailah datang beli harga murah.
Yang dia tak perasan, bila dah beli baru tahu. Dalam hutan tu tak nampak macam mana, dalam macam Tuhan, dalam semak macam tu. Rupanya dekat dalam tu ada satu reban ayam terbesar di Negeri Sembilan. Bau tai ayam tu memang naik baunya lepas pukul 2. Itu dia buat show unit tu pukul 1 pukul 2. Bau dia tak tahan. Akhirnya orang ni tak tahan, rumah dia kena tutup rapat, pasang aircon. Lepas tu dia kata dia minta buat petition, penduduk semua sign, reban ayam tu mesti berpindah. Sedangkan reban ayam tu duduk dalam hutan tu dah lebih 30 tahun. Bukannya ayam tu baru datang, kau yang pergi ke ayam tu. Tu sebab ada setengah pemaju, hati-hati. Kadang dia buat rumah murah aja, rumahnya cantik desainnya. Hati-hati, kaji dulu. Saya dulu bekerja, ada setengah pemaju ni dia memang beli tanah yang murah. Tanah yang murah tu sebelah reban ayam, sebelah kuari, sebelah pusat pelupusan sampah. Bayangkan pusat pelupusan sampah, bila dia kompres tu dia punya bau. Tu dia. Macam-macam lah. Tapi orang yang dekat area situ, ada rumah-rumah kampung situ, dah biasa bau, okey. Bulu hidung dia tu dah melekat bau tu. Jadi kalau setakat busuk-busuk sikit tu dia tak ada apa lah. Macam ni lah. Macam seorang anak, dia mencebokkan ibunya yang sakit, dia dah biasa hari-hari, dia tak ada rasa apa dah. Okey je. Cuba yang baru hari pertama, memanglah lain. Itulah maksud dia. Dia kata tadi, dia kata dia dah penghuninya dah makan dan minum kat situ, dah tak bau busuk lagi kerana hidungnya telah biasa. Berkata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku baca sebahagian kitab, siapa mati bertaubat dari ribah, dia orang terakhir masuk syurga. Siapa yang mati biasa berribah, dia orang yang pertama masuk neraka. Allah SWT berfirman, celakalah untuk tiap-tiap orang pengumpat dan juga pencela. Surah Al-Humazah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Bayangkan, ayat ini turun pada Walid bin Mughirah, di mana dia mengumpat pada Nabi SAW di muka umum. Boleh jadi sebabnya bersifat khusus dan ancamannya bersifat umum. Rasulullah SAW bersabda, takutlah ribah, ia lebih kotor daripada zina. Mereka bertanya, bagaimana ia lebih kotor daripada zina? Nabi SAW menjawab, seorang berzina lalu bertaubat, Allah menerima taubatnya. Sedangkan orang yang ribah belum diampuni kecuali telah dimaafkan oleh yang diumpat. Itu sebab tadi saya maafkan siap-siap. Ya, saya maafkan siap-siap. Jadi jangan-jangan nak cakap. Kalau cakap ambil baik aja. Macam tu. Wajiblah bagi orang yang mengumpat menyesal dan bertaubat agar keluar dari hak Allah, kemudian minta halal atas kezalimannya terhadap orang yang diumpat. Telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang mengumpat saudara muslimnya, Allah akan memindahkan muka ke duburnya di hari kiamat. Nampak tu? Muka tu tukar letak kat dubur. Agak dubur tu letak kat muka kat. Bertukar. Itu sebabnya. Hati. Itu sebabnya Abu Lais As-Samarkandi kata, bila ada orang bawa cerita dekat kita, ada 6 perkara kita kena buat. Bila ada orang bawa cerita dekat kita, nombor 1, jangan terima apa yang dia cerita. Kenapa? Kerana kesaksiannya tidak cukup. Baru dia seorang yang cakap, aku dengar-dengar lah. Dia kata, aku dengar duit dana untuk persatuan yang apa tu dah kena salah guna weh. Pertama, jangan terima sebab datangnya daripada mulut dia. Mana kau tahu? Aku dengar-dengar. Jangan terima. Jadi, pertama, kesaksian tak cukup. Kedua, hendaklah kita mencegahnya. Cakap ni, jangan kau buat tau, tak baik kau sebar-sebar cerita macam ni. Benda tak pasti, jangan kau cerita-cerita dengan orang. Kalau setakat dengar-dengar ni, jangan. Cakap macam yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita jangan bersangka-sangka. Tak sangkalah dia macam tu kan. Dengar cerita terus berprasangka. Jangan sekali-kali kalian berprasangka, kerana sebahagian berprasangka adalah dosa, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keempat, janganlah kamu menyelidik. Tadi berprasangka, selidik pula cari. Macam ni lah, betul ke aku dengar dia ni? Tak apa-tak apa, kau jangan risau. Aku kenal abang dia, nanti aku tanya. Apa-apa hal aku update. Siap update.
Jangan kamu menyelidik. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Kenapa kena benci? Kalau benda tu betul, jadi mengumpat. Kalau benda tu tak betul, jadi fitnah. Dua-dua dosa. So kena benci perbuatan tu. Menyebar-nyebarkan cerita. Dan yang keenam, kalau kamu dah benci, usahlah kamu ulangi perbuatan itu. Jangan kita ulang pula. Betul ke dengar dia ni macam ni? Kita pula tanya kat orang. Langsung orang tu pegang apa yang kita cakap. Wahal kita tanya je. Hati-hati. Sayugira orang yang ribah memohon ampun kepada Allah sebelum meninggal majlisnya, atau sebelumnya bertemu orang yang diumpat, kena taubat sebelum bertemu, ia akan diterima taubatnya. Jika taubat telah bertemu, tidak akan diterima kecuali jika dia minta halal kepada orang yang diumpat. Demikian pula jika dia berzina dengan perempuan yang bersuami hingga dia mendengar, maka taubatnya tidak diterima sebelum dia minta halal pada si suami tersebut. Adapun meninggalkan solat, zakat, puasa dan haji tidak terhapus dengan taubat melainkan dengan qada atas sesuatu dia tinggalkan, Allah jualah yang lebih tahu. Macam itulah bahayanya kita bercakap tentang orang. Bahayanya kita bercakap tentang keburukan orang, mengata orang, kita memfitnah orang, lebih lagi lah besar bahayanya. Ni petah lagi kita cakap pasal orang, memburuk-burukkan orang. Memfitnah jangan cakap lah, fitnah ni benda tak betul. Kita cakap dan orang percaya pula. Nah, orang percaya betul lah. Ada orang tu dia fitnah orang macam ni, akhirnya bila orang tanya dia, betul ke mana awak tahu? Saya bergurau aja. Dia bergurau aja. Bila dia cakap bergurau, akhirnya berlaku. Yang berlakunya adalah orang tetap nak percaya fitnah daripada cakap benda yang dia kata, walaupun dia dah cakap dia bergurau. Tu betul bahaya dosa fitnah dan juga ribah ni. Kan yang cerita Pak Kiai yang saya selalu bawa tu, yang di Indonesia tu, dia mengajar orang kutuk dia tu ajaran sesat lah, tak betul lah, inilah ini kan, cerita yang bulu ayam ni kan tak, yang dia suruh, lepas tu kalau apa dia nak minta maaf, senang aja, kau ambil bulu ayam tu, penyapu bulu ayam tu, kau setiap kali kau ingat apa kau kutuk aku tu, kau cabut sebelum kau datang sini. Dia cabut, dia jalan, dia cabut, aku kutuk dia ni, cabut, aku cakap dia sini, cabut, sampai jumpa tuan guru tu boleng, tinggal batang penyapu je, bulu dia licin cabut dah. Banyaknya aku kutuk engkau. Jadi tuan guru ni kata, tak apa, sekarang kau pusing balik. Lah, pusing balik kenapa? Kau pusing balik, kau kutip balik bulu ayam yang kau dah cabut tadi. Dapat banyak tak? Tak banyak. Dapatlah 2-3 helai. Itu pun tidak bulu yang sama. Tak bulu binatang mana pula dia ambil ni tak tahu. Dia kata, aku dapat banyak ni je wahai tuan guru. Apa tuan guru kata? Macam tu lah bahayanya bila kita menyebarkan keburukan dan fitnah kepada orang. Kau mungkin boleh minta maaf pada aku boleh maafkan kau, tapi cerita buruk tadi dah tersebar luas daripada semua orang tanpa kau mampu berbuat apa-apa. Nak pula media sosial, kita tuduh orang ni perampas. Apa sekarang ni istilah penyondol? Tak sangka dia ni penyondol rupanya. Dia kata perempuan ni penyondol dia. Penyondol pada orang ni. Kita ni dengan cerita orang, dengar dia tu penyondol, perampas isteri ni. Kali bila tanya, rupanya dia ni dah lama kahwin orang ni, lebih lama pula daripada orang yang ingat isteri pertama tadi. Rupanya yang tu isteri kedua. Contohlah. Tapi kita dah masuk dalam media sosial ni, tak berguna kau ni, sudahlah, berhentilah jadi penyondol dia tu. Lalas macam mana? Baru nak delete, kita dah delete, rupanya dah ada orang share kat orang lain. Jangan macam mana? Tu yang Ustaz Azhar Idrus kata tu, adakah orang yang berkahwin dengan seorang perempuan yang lain dianggap penyondol? Sebenarnya penyondol tu kalau dia kahwin dengan suami orang ni, kemudian dia suruh orang tu ceraikan isteri pertama dah, itu penyondol. Aku pun tak tahu mana-mana lah datang istilah penyondol. Orang ni gemar betul buat istilah-istilah baru ni, kan? Macam itulah tuan-tuan sekalian ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan bertemu lagi.